Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengumumkan Profesor Datuk Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Putera Malaysia UPM yang baharu buka kuasa mulai 2 Oktober ini. Bekas Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia Mairos itu yang memulakan kerjaya sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia USM pada tahun 2004 pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Naib Chancellor USM untuk tempoh selama 3 tahun dari 2017 hingga 2020. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM memeterai memorandum perjanjian MOA dengan Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia bagi penyelidikan mengenai konflik antara manusia dan hidupan liar terutamanya di kawasan ladang kelapa sawit. Pemeteraian MOA itu disempurnakan oleh Pro-Naib Chancellor Strategi dan Pembangunan Korporat UKM, Profesor Datuk Dr. Rosli Rajikan bagi pihak UKM, manakala Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia diwakili oleh Pemangku Pengurus Besar Yayasan berkenaan Hairul Azim Mahmud. Melalui MOA tersebut, pihak UKM menerima geran penyelidikan sejumlah RM229,000 daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi itu untuk melakukan kajian di ladang kelapa sawit di negeri Pahang, Johor, Perak dan Sabah bermula pada 1 Oktober ini hingga 30 September 2026. Akhir sekali, orang ramai dijemput menyertai pameran teknologi pendidikan dan kerjaya 2023 yang diadakan selama 2 hari di kampus Universiti Teknologi Petronas UTP di Seri Iskandar Perak bermula semalam. UTP menerusi satu kenyataan yang menyebut bahawa pameran kerjaya tahunan itu menjadi platform kepada pelajar dari seluruh Malaysia menerokai peluang latihan dan kerjaya sambil mendapat pendedahan mengenai syarikat tempatan dan multinasional. Bertemakan Unveiling Hidden Talents, pameran itu menyediakan persekitaran yang ideal kepada bakal siswaza untuk melibatkan diri dan berhubung dengan pemimpin korporat sektor profesional industri. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, tidak bijak uang dengan informasi. Suka duka bersama kita temui. Jangan-jangan jadi bangsa penipuan. Hati-hati apabila mengumpul dosa. sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segala yang lebih best dengan FEN. Kapsul Masa. Pada 23 September 2014, wacana Semasa Ilmuwan Wanita Islam 2014 telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Cik Husin bin Isar yang merupakan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Wacana ini merupakan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Sekretariat Muslimat dan Persatuan Ulama Malaysia PUM. Penganjurannya bertujuan bagi membincangkan isu-isu semasa berkaitan wanita Islam dalam pelbagai bidang, memperkenalkan tokoh-tokoh ilmuwan wanita Islam dan memperkasakan kepakaran ilmuwan wanita Islam di Malaysia. Program yang bertemakan globalisasi dan hak wanita ini dihadiri lebih 500 orang peserta daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta, Institut Pendidikan Tinggi IPT, Badan Bukan Kerajaan NGO dan masyarakat awam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Allahumma
Menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi IKIM bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan bagi hari Khamis hari ini 21 September 2023 bersamaan 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dapat lagi bertemu untuk pagi yang baik-baik sebegini. Jom kita nak ajak anda untuk sama-sama terus tekun menekun dalam kita mendengarkan apa saja perkongsian di Radio IKIM. Sebab tadi dah pun dengarkan Warna Pagi IKIM bersama Pian dan juga Luke bersama dengan penerbitnya Faiz Haji Osman. Dan insyaAllah saya akan temankan anda seperti biasa 3 jam sama-sama, jangan ke mana-mana sebab banyak perkongsian menarik yang bakal kita bawakan kepada anda. Jam 10.15 pagi ini ada rancangan Tahsinul Ibadah bersama perkongsian oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muhram. Kita nak buka soal jawab sesi pertemuan kita ini. Jadi boleh hantarkanlah apa soalan tentang ibadah yang anda nak tahu, nak tanya. Boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0129004004. Juga boleh letakkan di ruangan live. Saat lagi kita akan bersama-sama tonton juga di YouTube dan juga di Facebook Live. Okey? Dan apa pun juga untuk anda, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang mana hari ini ada yang bercuti juga ke? Kan? Jadi isikanlah dengan masa kita itu sebaik mungkin. Semoga semuanya akan dapat memberi manfaat kepada kita. Jom kita buka tirai dahulu bersama dengan Munsyidin, lagunya Abu Bakar As-Siddiq. Kekal bersama Radio IKIM. Lembut
makan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayo, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badrisyah bin Alauddin. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade 29 di TV IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 hingga 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun, mempunyai diploma dalam bidang komunikasi, penyiaran, filem atau media yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, bertanggungjawab terhadap kawalan aspek-aspek teknikal sebelum dan semasa rakaman atau penerbitan sesuatu produk audio-visual seperti kawalan kamera, pencahayaan, audio dan lain-lain lagi bagi menjayakan sesuatu rakaman ataupun penerbitan audio-visual. Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pasca produksi audio-visual, suntingan, adunan dan lain-lain lagi bagi menghasilkan bahan rancangan yang mematuhi piawaian teknikal yang ditetapkan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau selewat-lewatnya pada 3 Oktober 2023. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik masa wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sebelah 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi.
السماء وهو السميع العليم. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM sudah boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq. Terus teman-teman kan anda untuk membawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Nak ajak anda juga sama-sama tonton di YouTube, di Facebook Live sebab kita berserak langsung di situ. Dan hari ini kita akan buka sesi soal jawab bersama dengan tetamu kita Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Jadi kita nak jemput anda untuk sama-sama juga hantarkan soalan pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti 0112900404 maupun boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Kita akan bincang sama-sama nanti soalan-soalan yang kita bawakan di sini. Okay? Dan menerusi pertemuan ini, jom nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sampai lagi di sini Ustaz. Hari yang sama, waktu yang sama untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Macam mana perjalanan Ustaz? Okey ke tadi? Alhamdulillah. Syukur. Kan saya terbayang kalau Ustaz datang daripada madrasah tu. Kalau pagi-pagi waktu macam ni, pengajar berkitab kan Ustaz kan? Kalau dekat surau masjid, kat rumah kita pun samalah. Meriah kan kuliah-kuliah duha ni ya. Jadi saya pun bila buka je kitab ataupun sesi soal jawab ni ternyak kat kampung, kat tempat rumah kita sekarang, kat taman-taman pun meriah dah Ustaz. Dengan kuliah ilmu. Jomlah, kita pun sama juga dekat Radio Kim ni nak bawa lagi perbincangan kita. Sebelum kita bincang-bincang Ustaz, kita nak buka mukadimah sikit Ustaz. Sedikit pesan-pesan Ustaz, apa yang kita boleh buat persediaan untuk membawakan pertemuan Tahsinul Ibadah pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Syafiq. Sama Ustaz. Terima kasih kepada sidang pendengar IKIM sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menurunkan rahmat dan sakinah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Apabila berada dalam bulan Rabiul Awal akan mengingatkan kita kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bukan diingati dan disebut hanya di dalam bulan Rabiul Awal. Bukan hanya sempena Maulidur Rasul sahaja. Bahkan setiap masa, setiap keadaan. Namun bulan ini dijadikan sebagai pemangkin untuk melonjak kerinduan kita kepada Rasulullah, untuk menambah ilmu kita tentang Rasulullah. Kalau tak kenal maka tak cinta, makin kenal makin cinta. Maka itu tujuannya. Makin suka. Diimarahkan masjid-masjid, stesen-stesen radio, TV dan seumpamanya untuk mengingatkan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apa nikmat yang kita perolehi daripada nikmat agama, daripada nikmat dunia, melainkan Rasulullah adalah penyebab dia. Saya boleh sebut subhanallah, penyebabnya Rasulullah. Saya pandai baca Quran, saya pandai baca Fatihah, sebabnya Rasulullah. Saya tahu kalau dapat sesuatu nikmat, sebut alhamdulillah. Saya tahu melalui siapa? Saya tahu melalui Rasulullah. Maka seharusnya apa sahaja yang kita kecapi dalam agama ini, maka hendaklah kita mengingati Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Ta'ala telah berfirman, kami telah mengangkat sebutan namamu. Nama Rasulullah ini tinggi. Satu orang nak masuk Islam, kalau dia tak sebut nama Nabi, Islam dia tak sah. Satu orang nak semayang, kalau dia tak sebut nama Nabi, semayang dia tidak sah. Kalau dia tak sebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi, kalau dia tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka semayang dia tidak sah. Begitu kuatnya ikatan kita dengan Rasulullah. Sekira-kira tidak mungkin seorang itu boleh beragama melainkan wasitahnya adalah Rasulullah. Maka hendaklah kita mengagungkan wasitah ini. Kita memuliakan wasitah ini. Di hari akhirat nanti semua akan berpaut dengan Rasulullah, termasuk para Nabi. Di padang mahsyar nanti semua akan cari Rasulullah. Maka rugilah orang di saat itulah pautan, itulah tempat bergantung, tetapi kita tidak dapat bergantung dan berpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru jadikan bulan Rabiul Awal ini untuk menambah ilmu tentang Rasulullah, menambah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah kan Ustaz, bila waktu yang macam inilah juga kita memang dah tahu kan, dan memang Ustaz cakap tu tak ada had pun kita letakkan mana-mana waktu tertentu untuk kita cakap pasal baginda Nabi. Kalau boleh setiap waktu itu kita sentiasa kena ingat dan sentiasa kena selawat kan, sebab setiap selawat tu ada barakahnya. Masya-Allah. Baik Ustaz, kita memang tengah bawakan juga sesi soal jawab ni. Jadi ramai dah pun mula masuk ke dalam platform online kita. Masya-Allah, ada Zaliha Syafi'i, Sanifah Kasim, Ruziza Kasman, Norizah
Abdullah. Ramai lagi yang sudi like, komen, share dan teruskan. Ada yang dah pun mula hantarkan soalan-soalan. Okey, tapi kita nak ambil soalan kita di talian WhatsApp Konti yang dah pun ramai juga hantarkan di sini. Kita dapatkan soalan kita, ada yang bertanya berkaitan dengan imam. Jom kita tengok satu soalan ni, Ustaz. Okey, Ustaz, soalan saya, imam akan baca doa iftitah sebelum Fatihah dan tidak baca bismillah. Adakah ianya satu kesalahan jika kita baca isti'azah dan bismillah, Ustaz? Apa yang saya faham daripada soalan ini, ada dua soalan. Yang pertama, imam membaca Fatihah tanpa membaca bismillah. Itu soalan yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan membaca isti'azah dan bismillah. Soalan yang pertama adalah jawapannya, bismillah adalah satu ayat daripada 7 ayat surah Fatihah. Membaca Fatihah adalah rukun di dalam semayang. Maka maknanya apa? Maknanya kalaulah satu orang dia baca Fatihah, dia tidak membaca bismillah, dia dikira tidak membaca Fatihah. Seorang yang semayang tidak membaca Fatihah, adakah semayang dia sah? Semayang dia tidak sah. Kalaulah kita ketahui, kita yakin yang imam itu tidak membaca bismillah, maka kita tidak boleh menjadi makmum kepadanya berdasarkan pendapat yang muktamad. Kita tidak boleh menjadi makmum kepadanya, iaitu kita tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang menurut kita, menurut mazhab kita sembahyang dia tidak sah, walaupun menurut imam itu sembahyang dia sah. Ini adalah salah satu daripada dua pendapat bahawasanya makmum hendaklah mengikut i'tiqad dia, bahawasanya kalau i'tiqad dia imam itu tidak sah, maka tidak sahlah. Tidak bolehlah mengikuti imam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan membaca a'udzubillah dan juga bismillah. Membaca a'udzubillah adalah disunatkan sebelum kita baca Quran. Allah SWT berfirman, wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila kamu baca Quran, maka mintalah lindung dengan Allah. Minta lindung dengan Allah dengan lafaz apa? Dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Justru daripada ayat ini diistimbatkan, siapa nak baca Quran dalam semayang ke luar semayang ke, dia disunatkan memulakannya dengan a'udzubillah. Cuma ada perbahasan berkaitan dengan membaca a'udzubillah pada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat sebelum baca Fatihah. Rakaat yang pertama semua sepakat membaca a'udzubillah itu disunatkan. Rakaat yang kedua, adakah masih lagi sebelum kita baca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Rakaat yang ketiga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau semayang itu ada berapa rakaat? Setiap kali sebelum baca Fatihah, adakah disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Berdasarkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, disunatkan. Kita kira a'udzubillah rakaat pertama untuk rakaat pertama sahaja. Setelah itu satu orang dia rukuk, dia sujud, dia bangkit semula, dia perlu memperbaharui a'udzubillahnya. Begitulah setiap rakaatnya. Okey, Ustaz, satu soalan dah jawab. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang kita dapat di sini. Okey, Ustaz, betul tak tidak salah kita membuang makanan yang bagi kita jika rasa was-was nak makan, dan perbuatan kita membuang makanan itu tidak menyebabkan rezeki kita menjadi sempit dan susah? Mohon penjelasan, Ustaz. Memilih makanan ini ada jenis yang apa? Yang disebut berlebihan. Memilih makanan maknanya dia pilih yang sedap, dia pilih yang standard. Yang itu tidak dituntut oleh syarak. Syarak tidak mengajar seperti itu. Yang kedua, memilih makanan ini iaitu memastikan makanan yang masuk dalam perut kita ini makanan yang pertama halal, yang kedua tayyib, bersih. Ini wajib. Wajib. Memastikan makanan kita itu halal, itu hukumnya adalah wajib. Ashabul Kahfi, bila mereka bangkit daripada tidur 300
tahun lamanya, 309 tahun ataupun 300 tahun, mereka rasa lapar. Lalu mereka telah bermesyuarat, kita hantar satu orang beli makanan. Dalam ayat yang diabadikan dalam Al-Quran, mengabadikan dialog daripada salah seorang Ashabul Kahfi ketika memberi pesan kepada kawannya yang nak beli makanan di pasar, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaklah kawan kita yang nak pergi beli makanan di pasar itu, dia tengok, dia perhatikan makanan apakah yang azka, yang bersih, yang suci. Itu adalah sifat ahli syurga. Maka begitulah kita perlu memilih makanan. Kita perlu melihat juga kalau nak makan di mana-mana restoran. Paling kurang kita tengoklah dulu. Tengoklah dulu, jangan asalkan viral, asalkan sedap. Saya perhatikan ada orang-orang Islam kita yang makan di kedai-kedai makan, di pusat-pusat membeli belah, yang kita lihat zahirnya itu ia bukan dikendalikan oleh orang yang memahami hukum halal dan haram. Bukan asalkan viral, asalkan makanan baru saya ingin cuba maka kita makan. Tidak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu cara orang Islam memilih makanan. Ini secara umum. Yang kedua, saya nak sentuh tentang soalan yang ditanya, bila orang memberi makanan kepada kita. Asalnya kalau yang bagi itu orang Islam, kita perlu bersangka baik. Al-Imam Ghazali menyebut, kalaulah seseorang itu memberi sesuatu kepada kita adalah tidak baik dan terkadang jadi haram untuk kita tanya makanan ini, kerana ia akan menyakiti seorang Muslim. Setiap kali orang hantar kat kita, ayam ini ayam sembelih ke? Itu kan perkataan menyakiti orang Islam. Zahirnya dia itu orang Islam. Bila dia itu orang Islam, maka zahirnya dia bagi makanan yang elok. Zahirnya begitu. Kita ambil yang zahir. Yang zahir. Kecuali lah kalau orang itu kita kenal dia, pendapatannya memang daripada sumber yang tidak halal. Itu perkara lain. Itu daripada awal lagi kita tolak. Jadi kalaulah makanan itu adalah makanan yang kita was-was, sebelum kita nak membuangnya, saya ingin bertanya, apakah dasar orang itu dia was-was kepada makanan itu? Kenapa dia was-was? Kita khawatir was-was itu tidak berpijak di atas dasar yang muktabar segi syarak. Kenapa kita was-was? Kenapa? Kerana dia datang dia tak pakai songkok, ataupun kerana dia datang tak pakai jubah, atau apa sebab yang kita was-was pada makanan dia? So kalaulah was-was dan keraguan kita itu muktabar, kita pun boleh faham apakah maksud makanan syubhat dan seumpamanya, barulah pada ketika itu kita jangan terus buang. Bahkan kita boleh manfaatkan, memberi kepada misalnya makanan kepada binatang, misalnya kita boleh memberi kepada misalnya orang yang mana dia tak ada kaitan dengan hukum halal dan haram misalnya. Nabi SAW pernah berbekam dan Nabi membayar bayaran bekam itu. Nabi kata, berikanlah dia kepada hambamu dan kepada binatang. Jadi begitu cara diuruskan. Kalau manusia tak boleh makan, ada manusia yang boleh makan. Kalau manusia semuanya tak boleh makan, maka kita berikan kepada haiwan yang boleh makan. Okey, baik Ustaz. Itu antara yang kita dapat jawab. Tapi kejap lagi kita akan berehat seketika. Satu soalan sebelum kita berehat ini, di Facebook ada sahabat kita bertanya satu soalan Ustaz, dari Muhammad Hanafi. Beliau bertanya, Ustaz, kalau seorang menyebut, kalau aku berjaya aku nak sembelih seekor kambing. Kalau berjaya tu nak sembelih seekor kambing, seandainya berjaya, adakah ucapan sebegini jatuh kepada hukum nazar? Ustaz, bagaimana Ustaz? Nazar mempunyai lafaz yang tertentu. Lafaz nazar ni mesti ada suatu lafaz yang menunjukkan satu orang itu dia beriltizam. Dia mendedikasikan iltizam dia secara wajib. Maksudnya diwajibkan atas diri dia, atas nama Allah, untuk melakukan sesuatu kebaikan. Maka semata-mata kalaulah lafaznya seperti ini sahaja, seandainya saya berjaya, aku nak sembelih,
itu tak cukup untuk menjadi nazar. Nazar ni perlu ada saya bernazar ataupun untuk Allah wajib atas saya. Contohnya kalau dia kata, kalau aku berjaya wajib atas aku sembelih seekor kambing, pada ketika itu barulah menjadi nazar. Kalau ayat ini itu hanya dipanggil azam. Saya azam, saya nak sembelih seekor kambing, kerana tidak ada lafaz yang merupakan syarat untuk sesuatu lafaz itu menjadi nazar, itu dipanggil sirah iltizam, itu tidak ada. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni ada lagi soalan yang kita dapat di talian WhatsApp. Banyak juga yang masuk. Kejap lagi kita akan sama-sama bawakan pertemuan sesi soal jawab ini bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan? Ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube Live, juga di Facebook Live, sebab di situ kita boleh sama-sama berinteraksi. Hari ini kita ada sesi soal jawab berkaitan dengan ibadah. Anda boleh hantarkan soalan-soalan yang boleh kita bawa bincang di sini untuk manfaat kita sama-sama. Okey, ada yang nak WhatsApp kita, boleh saja. Talian WhatsApp dah pun kita aktifkan ketika ini. Talian kita 017129004004. Okey, jom kita nak bersama lagi dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, dan kita ambil soalan di dalam talian WhatsApp kita yang bertanya berkaitan dengan isu ibadah ketika ini. Okey, ada yang bertanya tadi, Ustaz, macam mana kalau kita ni macam berlaku membuang ataupun kentut tak berhenti semasa solat? Adakah kita kena dan memang kena ambil semayang lain? Tapi penat kadang-kadang saya sampai 5 kali kena ambil semayang baru dapat solat. Ustaz, mohon penjelasan Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah ini, kalaulah penyakit buang angin tak berhenti itu penyakit yang berterusan, sekira-kira dia tak boleh nak semayang. Dia tak boleh nak semayang. Bau bangkit, batal. Kemudian ambil wuduk, batal lagi. Begitulah sehingga habis waktu solat. Maka orang ini ia dipanggil masalah daimul hadas. Daimul hadas. Yang kita panggil salisul rih. Kalau ada salisul baul, maka di sana ada salisul rih. Salisul rih ni maksudnya kentut ataupun angin yang keluar secara berterusan. Maka untuk kalaulah begitu sifat keluar kentutnya, bukan maknanya sekali dua kali kemudian dia berhenti. Kalaulah begitulah sifatnya, maka dia ambil wuduk dan dia teruskan semayang, dan dia tidak perlu mengulangi wuduknya lagi. Dimaafkan untuknya. Okey. Baik. Okey Ustaz. Soalan berikutnya, kita nak
bertanya, Ustaz, saya nak tanya kalau kita ada wang lama dan hendak dijual atau ada orang yang nak membelinya, bagaimana cara yang terbaik untuk kita lakukan? Silakan Ustaz. Wang lama yang dimaksudkan adalah wang yang sudah tidak digunakan. Sudah tidak digunakan dengan erti kata sudah dimansuhkan penggunaannya. Contoh, kita ada wang lama RM20 yang warna coklat. Mungkin ada wang lama RM1,000 ataupun wang lama RM500 ataupun shilling RM1. Ini wang lama yang tidak lagi digunakan dengan makna dimansuhkan penggunaannya, maka wang lama ini boleh dijual. Boleh dijual dengan harga yang berbeza. Berbeza dengan wang itu lama tapi masih lagi belum dimasukkan oleh bank negara. Betul. Cuma mungkin tahunnya itu awal, ada orang minat dengan tahunnya itu, tapi dia masih lagi, kalau kita pergi kedai boleh beli lagi barang menggunakannya. Yang itu tidak boleh dijual beli dengan nilai yang berbeza. Adapun wang lama seperti yang saya sebutkan tadi, maka ia boleh dijual dengan perbezaan harga. Jadi begitulah yang telah difatwakan berkaitan dengan penjualan wang lama. Okey, baik Ustaz, kita nak ke laman Facebook dan juga YouTube kita Ustaz. Ada sahabat kita bertanya berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ustaz, apa hukum membaca surah Al-Fatihah sebagai surah lazim selepas membaca Fatihah, iaitu yang kita baca Fatihah itu rukun kita. Selepas baca Fatihah kita baca lagi Fatihah kali kedua. Bagaimana Ustaz? Apa hukumnya? Membaca surah Fatihah adalah wajib, adalah rukun. Kemudian, adakah seseorang itu dia membaca surah Fatihah lagi sebagai surah lazim? Yang pertama, kalau seseorang itu dia memang tak ingat, tak hafal melainkan surah Fatihah sahaja, maka jelas untuk dia, iaitu dia disunatkan untuk mengulanginya. Tetapi kalau seseorang itu dia hafal surah lain, tetapi dia nak menjadikan surah Fatihah itu sebagai menunaikan sunat membaca surah yang dituntut selepas membaca surah Fatihah, maka ia tidak memadai, dia perlu membaca surah yang lain. Baik Ustaz, dari YouTube IKIM ada Puan Zarina bertanya, Ustaz, bila kita tengah solat, tengah semayang, kita berasa was-was, sudah duduk antara dua sujud, boleh tak kita terus duduk dua sujud serta merta tapi tak buat sujud sahwi? Mohon penjelasan. Bila kita dalam semayang, kita was-was, kita dah buat ke belum buat? Contoh dalam masalah ini tanya ni, dia was-was, adakah dia sudah duduk di antara dua sujud ataupun belum? Bila was-was sudah ataupun belum melakukan sesuatu yang merupakan rukun, kita kira belum. Dah buat ke belum, kita kira belum. Sebab asalnya belum. Itu dia panggil memakai yang asal. Asalnya orang dah buat ke asalnya belum buat? Asalnya belum buat. So, bila asalnya belum buat, maka diwajibkan dalam mazhab Syafi'i, kalau dia ragu-ragu seperti itu, dia kena buat. Okey, dia kena buat. Kemudian, adakah dia disunatkan sujud sahwi? Ya, dia disunatkan sujud sahwi. Bila saya sebut disunatkan, maknanya apa? Maknanya kalau dia tidak sujud sahwi, tidaklah sampai membatalkan ataupun tidaklah sehingga menyebabkan solatnya tidak sah. Okey, baik Ustaz. Berikutnya kita nak ke Seremban. Ada Puan Zainab bertanya. Okey Ustaz, ketika bermusafir, kita akan menetap di tempat tersebut selama 3 hari saja. Apabila kita sampai ke tempat yang ditujui, kita dibolehkan solat jamak atau solat jamak qasar kedua-dua sekali solat kita itu. Selama 3 hari tersebut, adakah solat jamak saja atau jamak dan qasar Ustaz? Bagaimana? Dibenarkan jamak bersama qasar kerana orang ini baru menetap di sana selama 3 hari. 3 hari adalah tempoh yang belum lagi membatalkan status musafir seseorang.
Ustaz. Okey, satu soalan yang berkaitan dengan muamalah sedikit Ustaz, berkaitan dengan sahabat kita ni, dia bekerja di dalam syarikat hartanah yang terlibat membuat dokumen-dokumen yang melibatkan transaksi hartanah. Okey, saya bekerja sebagai eksekutif penilaian hartanah dan skop tugas saya adalah untuk menyediakan laporan penilaian hartanah sebagai salah satu dokumen wajib dalam menggunakan transaksi hartanah. Bagi transaksi hartanah yang melibatkan pinjaman dari pihak bank konvensional oleh orang bukan Islam, adakah saya juga terlibat dalam dosa riba? Seperti mana umum tahu pinjaman konvensional adalah isu riba, dan masalah saya bila mana melibatkan pinjaman oleh orang bukan Islam, saya juga membuat proses pinjaman konvensional. Apakah hukum saya terlibat dalam rantaian bagi menggunakan transaksi hartanah tersebut, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Hendaklah kamu bertolong-tolongan, bekerja sama dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kamu bertolong-tolongan, bekerja sama dalam perkara dosa dan juga pelampauan batas daripada hudud syariah. Berkaitan dengan al-i'anatu 'alal ma'siyah, membantu untuk supaya sesebuah maksiat itu berjaya. Perkara ini dibahaskan oleh para ulama yang akan menjadikan perbuatan kita itu dikira haram apabila perbuatan kita itu menjadi bantuan first hand yang menyebabkan sesuatu maksiat itu berlaku, bukan second hand, bukan third hand. Macam mana saya nak terangkan? Contohlah, kita tidak memfatwakan bahawasanya satu orang tak boleh jual beras, tak boleh jual nasi, tak boleh jual makanan kepada satu orang yang dia tak semayang. Contoh, dengan alasan kalau kita jual nasi kat dia, jual makanan kat dia, dia dapat kekuatan, dia boleh hidup. Dengan dia, sebab dia hidup, dia terus berterusan tak semayang. Dia tidak. Itu kan nampak kan? Maksud saya, bukanlah kerana dia makan nasi, dia tak semayang. Dia bukanlah perkara yang melonjakkan kepada perbuatan tersebut. Boleh saja dia makan nasi, tapi dia semayang. Boleh saja dia tak semayang. Boleh saja dibuat benda yang lain. Begitulah juga dalam masalah al-i'anatu 'alal maksiyah. Jadi oleh kerana perbuatan kita bukan satu-satunya yang akan menjadikan perkara itu berlaku, maka daripada segi fatwanya, daripada segi hukumnya, fatwa itu maksudnya hukumnya adalah tidak sampai kepada haram, tetapi tidak sunyi daripada hukum makruh untuk terlibat dalam perkara-perkara seperti ini. Baik Ustaz, alhamdulillah faham Ustaz, syukur. Okey, satu soalan Ustaz sebelum kita berehat. Okey, ada yang bertanya, kita nak ke Melaka Ustaz. Sahabat kita bertanya, Ustaz, saya ni berfizikal agak besar Ustaz. Jadi, jika saya bersujud dalam solat, bila bangun tu agak susah. Boleh tak jika solat fardu saya solat seperti biasa? Tapi bila ada solat-solat qabliyah, ba'diyah atau solat sunat yang lain, saya solat gunakan kerusi Ustaz. Sembahyang sunat boleh didirikan secara duduk. Tidak disyaratkan untuk berdiri, hatta kalau dia sihat walafiat sekalipun. Boleh solat sunat dalam keadaan duduk. Sama ada duduk di atas tanah ataupun duduk di atas kerusi. Antara duduk atas kerusi dengan duduk di atas tanah lebih afdal berbanding duduk di atas kerusi. Adapun masalah seseorang itu apabila selesai daripada sujud rakaat pertama, untuk bangun ke rakaat yang kedua dia mengalami kesukaran, maka tak ada masalah untuk dia sembahyang duduk, hatta kalau sembahyang itu sembahyang fardu sekalipun. Sekarang ini soalan yang ditanya adalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat memang dibenarkan walaupun tidak ada sebarang kesukaran, tetapi dengan satu catatan, yang dimaafkan, yang dilonggarkan hanyalah berdiri. Adapun sujud walaupun sembahyang sunat wajib
dikerjakan seperti biasa, iaitu sujud dengan 7 anggota sujud. Ini kadang-kadang berlaku salah faham. Ada yang memahami sembahyang sunat ini boleh sahaja sujud secara isyarat tanpa meletakkan dahi di atas tempat sujud. Tidak seperti itu. Untuk mereka yang mampu, wajib sujud dengan sempurna di atas tanah walaupun dia sembahyang secara duduk. Okey, baik Ustaz. Di situ kita dah jawab beberapa soalan. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni kita nak ke Negeri Sembilan. Sekali lagi ada sahabat kita bertanya, Ustaz, adakah solat sunat sebelum Jumaat? Ada tak apa-apa solat yang kita boleh buat, Ustaz, sebelum solat Jumaat? Okey, nanti kita akan bincang selepas ni, insya-Allah. Okey, kita berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Waka 89.5 Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi SAW telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah masih lagi bersama Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Tonton sekarang di YouTube juga di Facebook sebab kita ada sesi soal jawab bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, kita nak teruskan lagi untuk sesi soal jawab kita ke Negeri Sembilan ni. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, adakah solat sunat sebelum solat Jumaat, Ustaz? Silakan. Yang bertanya ni dari Negeri Sembilan, adakah solat sunat sebelum Jumaat? Ya. Sebelum Jumaat ada sembahyang sunat seperti